أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur, bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Syairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Kata Syekh Abdul Samad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mutakhalliqi bi akhlaqi rabbil alamin. Dan rahmat Allah dan salamnya, rahmat Allah dan salamnya itu atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperangai dengan segala perangai Tuhan sekalian alam. Yakni Syekh Abdul Samad ni dia mengucapkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh beliau ni sebagai yang berakhlak dengan akhlak-akhlak Rabbil Alamin, yang berakhlak dengan akhlak Allah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki sifat-sifat kemuliaan yang mana sifat-sifatnya itu kalau kita perhatikan pada Al-Asmaul Husna, ada sifat-sifat itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai at-takhalluq, yakni berakhlak dengan akhlak Allah. Macam kita tirulah, ketiru akhlak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita terapkan atas diri kita ni. Jadi kita nak tahu akhlak-akhlak Allah tu kat mana? Ada pada Al-Asmaul Husna lah. Jadi menerapkan makna-makna pada Al-Asmaul Husna tu pada diri kita ni, itu yang dikatakan berakhlak dengan akhlak Allah. At-takhalluq bi akhlaqillah. Dan ini termasuk apa yang diperintahkan dalam apa yang diriwayatkan, takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah, yakni tirulah, contohilah akhlak-akhlak Allah yang ada pada Al-Asmaul Husna. Jadi manusia ni boleh menerapkan akhlak tu pada diri. Kalau Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat rahmat tu hendaklah kita terap pada diri. Dan demikianlah sifat-sifat yang lain, sifat-sifat Al-Wahhab yang memberi, Al-Afu yang maha pengampun, pemaaf, itu terap pada diri. Jadi kedudukan seseorang ni, kadar kedudukan seseorang ni tentang kadar kesucian jiwa dia dan kedekatan diri dia dengan Allah Ta'ala ni, antaranya kita boleh tengok sejauh mana dia menerapkan akhlak-akhlak Allah Ta'ala ni. Situ salah satu daripada ukuran yang kita nak tengok kerohanian seseorang tu, bahawa dia ni merupakan orang yang
baik jiwanya atau tidak, bersih jiwanya atau tidak, dekat atau jauh, antaranya kita tengok dari sudut tu. Banyak dah atas diri dia itu diterapkan sifat-sifat Allah. Itu antara ukuran lah. Jadi Syekh Abdul Samad ini setelah mengucapkan salawat dan salam ke atas Nabi ini, mensifatkan baginda sebagai Nabi yang berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang paling sempurna dalam bab ni bab menerapkan sifat-sifat Allah Taala atas diri ini. Maka yang paling sempurna sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum muhaqqiquna bittiba'i sayyidil mursalin, dan atas keluarganya, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya, yang adalah mereka itu sebenar-benar dengan mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka inilah orang yang paling tinggi tahap ikutannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat ni dia dekat dengan Nabi, berdamping dengan Nabi, dan keberkatan Nabi itu melampau kepada mereka dulu, dan mereka lah orang yang paling banyak menerima keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulu segala nabi yang mursal, yakni penghulu kepada nabi yang diutuskan, Sayyidul Mursalin. Jadi Syekh Abdul Samad dalam kitab ni juga memanjangkan salawat dan salam tadi ke atas keluarga Nabi, keluarga Nabi dan juga sahabatnya, yang mana mereka ini merupakan orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bandingkan para sahabat dengan generasi lain, maka secara umumnya sahabatlah orang yang paling tepat ataupun paling banyak, paling kukuh dalam hal mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umumlah. Sesuai dengan hadis Nabi, khairul quruni qarni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Sebaik-baik kurun lah kurun aku. Ini zaman Nabi itu sendiri lah, 100 tahun, zaman awal Islam. Kemudian kurun selepasnya 100 tahun lepas tu pula. Kemudian kurun selepasnya 100 tahun lagi. Jadi capur tu 300 tahun pertama. Maka inilah yang menjadi salah satu sandaran yang dijadikan oleh ulama dalam menakrifkan pengertian salaf tu, iaitu orang yang hidup 300 tahun yang pertama Islam. Jadi terdiri daripada generasi sahabat dan juga tabi'in dan atba'at tabi'in. Itu generasi yang dikira sebagai generasi as-salafus salih. Jadi kalau kita perhatikan di antara imam-imam mujtahidin ni, sama ada dalam bidang fiqh ke usuluddin ke, kebanyakan mereka itu adalah dari generasi salaf ni. Cuma ada lajak sikit. Tapi kehidupan mereka itu masih dalam 300 tahun pertama. Cuma meninggal tu kadang-kadang masuk lebih tu sikit. Kita tengok Imam Malik bin Anas awal lagi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini kedian sikit lah. Tapi kalau awal tu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memang sah, mereka termasuk dalam generasi salaf. Imam Syafi'i generasi salaf, cuma dia meninggal lajak sikit. Lajak sikit je, masuk 300 tahun ke atas sikit. Imam Ahmad bin Hanbal lebih sikit lagi, tapi mereka tetap hidup dalam tempoh masa salaf juga. Demikian juga imam-imam mujtahidin, imam-imam mujtahidin dalam kalangan bidang ilmu usuluddin. Abul Hasan Asy'ari pun sama juga, Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka hidup dalam zaman salaf 300 tahun, cuma sebahagian mereka itu dari segi kewafatannya lajak sikit. Tapi kehidupan mereka masih lagi dalam kelompok salaf. Dan termasuklah juga
Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Saya sebut tu sebab ada kekeliruan setengah orang ni dalam bab akidah lah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni dia merupakan imam hadis dan juga imam fiqh, tapi dia juga ada alim dari segi tahu banyak perkara tentang akidah dan usuluddin ni, imam juga. Cuma dia lebih terkenal dalam bidang lain, bidang fiqhnya, bidang hadisnya. Tapi dia ada juga dia memang kita ketahuilah ulama-ulama ni zaman dulu dia Pak Tapan ni dia alim belaka. Cuma tinggal lagi dia lebih dikenali. Jadi sekalipun imam-imam ini terkenal dengan fiqhnya, dia jangan kata dia tak alim dalam bidang usuluddin. Mereka juga alim. Cuma dalam bidang-bidang tertentu tu mungkin dia lebih dikenali dalam bidang tu. Al-Imam Asy-Syafi'i dia alim dalam bab fiqh, tapi yang kata dia alim dalam bab usuluddin. Cuma tinggal lagi dalam bab usuluddin tu ada tokoh lain yang lebih dikenali. Ada orang tanya, dari Imam Syafi'i ni akidah, pakai akidah siapa dia? Macam-macam kan. Imam Syafi'i itu dia sendiri mujtahid dalam perkara ni. Dan zaman dia tu mazhab-mazhab usuluddin tak timbul lagi. Dia memang tempoh masa tu dekat-dekat lah. Tapi dia lebih dulu sikit Imam Syafi'i ni berbanding dengan imam-imam dalam bidang usuluddin ni. Imam-imam fiqh tu mendahului dari segi masa. Jadi kalau nak kata dia ikut mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari ke Maturidi, tak timbul lagi mazhab tu masa tu. Bahkan dia sendiri yang alim dalam bidang perkara tu. Jadi yang saya rasa saya nak sebut sikit di sini kerana saya tengok ada sedikit kekeliruan. Sedikit kekeliruan yang berkaitan dengan isunya berpunca daripada manhaj tauhid. Tapi saya tak nak panjang situ, cuma nak pergi kekeliruan ni. Manhaj tauhid yang kita kenali, ulama-ulama Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari dulu kala lagi, mereka pendekatan tauhid mereka itu adalah pendekatan sifat 20. Itu kita sedia maklum. Cuma pendekatan yang baru ni, panggil pendekatan tauhid 3 serangkai ni, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ni timbul kediam. Timbul zaman Syekh Ibn Taimiyah, kurung ke-8, kurung ke-7 dan ke-8. Kediam jauh benar. Syekh Ibn Taimiyah ni dengan Imam Ghazali, dulu Imam Ghazali jauh lah. Jadi zaman dia tu kurung yang ke-7 dan ke-8 tu, kurung ke-7 lah, 600 lebih sehingga masuk 700 lebih tu. Syekh Ibn Taimiyah ni masa tu baru timbul tauhid 3 serangkai tu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tu. Kemudian dia senyap sekejap, timbul zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang menisbahkan kepada beliau ini sebagai gerakan Salafi Wahabi hari ini. Dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang beragam-ragam lah hari ini. Itu model tauhid itu. Cuma kekeliruan yang saya nak katakan tu, ada orang kaitkan tauhid 3 ni dengan Imam Abu Ja'far Tahawi tu. Ini kekeliruan. Jangan kait akidah, manhaj pendekatan akidah tauhid 3 ni jangan dikaitkan dengan akidah Tahawiyah. Memang Syekh Tahawi tu dia hidup sezaman dengan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, sezaman, masa serupa, tempoh masa. Jadi pada waktu tu tauhid 3 ni tak timbul pun lagi. Jadi kalau kita kaitkan tauhid 3 ni dengan Al-Imam Abu Ja'far Tahawi ataupun disebut sebagai akidah Tahawiyah tu, itu kekeliruan yang sangat nyata. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Saudi Arabia, dia akan bagi secara percuma akidah Tahawiyah ke bahasa Arab lah. Mungkin ada terjemahan dia. Dan kalau kita perhatikan kitab asal akidah Tahawiyah ni dengan pendapat-pendapat yang disimpulkan oleh Abu Ja'far Tahawi ni dalam bab akidah, dia tak jauh beza dengan apa yang disimpulkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Tak jauh beza. Demikian juga Abu Mansur Al-Maturidi, lebih kurang, maksudnya boleh katakan samalah keseluruhannya. Jadi yang timbul masalah sikit, tepat timbul masalah. Ini saya sebut ni supaya jangan orang kaitkan lagi akidah tauhid 3 ni dengan Al-Imam Abu Ja'far Tahawi ni. Zaman dia ni tak timbul lagi tauhid berdekatan 3 ni. Cuma saya takut sebab saya sebut tu kerana ada masalah lah yang berkaitan tu. Dan kita tak nak perinci situ malam ni. Cuma nak sebut poin kasar ni,
Jangan kaitkan. Sebab apa? Masalahnya timbul iaitu orang yang syarah, orang yang hurai kitab akidah akidah Abu Ja'far At-Tahawi ni. Situlah tempat masalahnya. Orang yang menghuraikan akidah tu siapa dia? Al-Iz Al-Hanafi ni. Yakni orang ni Al-Iz Al-Hanafi ni cara hidup dia memang orang yang pemuja kepada, orang yang puji dan orang yang menyanjung tinggi Syekh Ibn Taimiyah. Jadi tak peliklah bila disyarah akidah Tahawiyah ni, disyarah ikut gaya dia. Bila ikut gaya dia tu, gaya Tauhid 3 tadi lah. Itu manhaj dia. Tak apalah, saya dah detailkan malam ni pun. Ada hak yang pening-pening lalak pun tak apalah. Dengar je dulu. Cuma nak kabarnya bahawa yang menjadikan orang kaitkan akidah Tauhid 3 ni, pendekatan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ni dengan akidah Tahawiyah ni, sebenarnya kerana puja syarah dia tu. Orang yang syarah akidah ni. Adapun akidah asal dikarang oleh pengarang kitab tu dok gitu. Jangan keliru situ. Orang yang syarah tu iaitu antara ada beberapa tokoh yang syarah kitab tu antaranya Al-Iz Al-Hanafi tu. Ini ia cenderung kepada Syekh Ibn Taimiyah. Maka dia syarah kitab tu ikut gaya tu. Maka dia bawa pendekatan Tauhid 3 tu. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kat mana masalah tauhid ni? Nanti saya sampai masa yang baik saya akan jelaskan. Malam ni saya nak jelaskan, nanti jelas tu mungkin agak panjang dan mungkin tak nak habis pun. Nanti bila sampai berkait satu-satu tajuk saya akan jelaskan punca masalah tauhid tu kat mana. Punca masalah menurut pandangan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Saya khabar ni nak khabarnya pendekatan tu bukan pendekatan yang dipakai dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya kalau ada orang nak belajar tauhid dengan gaya tu lah. Tak masalah. Cuma kita nak khabar itu bukan pendekatan yang dipakai oleh ulama-ulama dulu dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Nak khabar tu ya. Tajuk tu agak khususiah sikit lah, mungkin pening sikit. Kalau khabar sekaligus ia bolong sikit. Jadi dipanjangkan doa tadi tu, salawat dan salam ke atas keluarga Nabi dan juga sahabatnya, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang tahqiq, yang betul-betul mengikuti Sayyidil Mursalin. Siapa dia? Penghulu sekalian Rasul ni, iaitu sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Sayyid itu maknanya untuk mulu, penghulu, penguasa, penghulu. Jadi kita kebanyakan ataupun ramailah di kalangan orang Islam hari ini meletakkan nama tu di depan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lah kita hari ini. Jadi perkataan Sayyidina ni menurut faham ulama-ulama yang kita pegang ni tidak ada masalah menambah perkataan Sayyidina tu. Masih penghulu dan ketua lah, ketua, penaung, penguasa. Itu makna perkataan Sayyid tu. Jadi sebahagian kita hari ni dalam bila sebut Nabi Muhammad tu dikaitkan dengan Sayyidina. Cuma ada orang marah tu je. Ada orang marah kalau tak apalah orang tak boleh sebut gitu pun tak ada orang lah. Tapi janganlah mudah sangat menyalahkan alim ulama yang sebut nama tu. Jangan menyalahkan. Tak mau sebut cerita lain, jangan sebut. Tapi kalau sampai tahap menyalah dan membid'ahkan orang sebut Sayyidina, tu kita nak terima. Sebab apa? Sebab ada dalil. Ada dalil. Kalau tak ada dalil, kita tak berkata apa. Ya, itu dalil, antara dalilnya. Nabi sendiri kata, ana sayyidu waladi Adam. Nabi sendiri, la fakhra. Aku penghulu manusia, penghulu. Sayyidu waladi Adam. Dan bukan untuk berbangga, Nabi kata. Tapi Nabi sendiri meletakkan kedudukan, aku sayyidu waladi Adam. Jadi kalau Nabi panggil diri dia sayyidu waladi Adam, maka kita panggil Nabi, anta sayyiduna lah. Engkau wahai Muhammad sayyiduna, penghulu kami. Tukar ayat je, panggil tukar perkataan je, tapi kenyataannya gitu.
Antara dalilnya tadilah riwayat. Jadi kalau ada orang nak baca perkataan Muhammad tanpa Sayyidina, kau ada dia lah. Cuma kita ni, dan terutamanya dari kelompok-kelompok orang yang mengaji tasawuf ni, dia rasa tak sedap dah sebut benda tu, kerana nama tu rasa nama penghormatan. Penghormatan. Macam kita panggil lah, kita tak panggil ayah kita dengan nama ayah kita, panggil ayah. Ayah tu nama penghormatan. Wa 'ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas mereka itu yang mengikut bagi mereka itu, yakni orang yang mengikut sahabat yang disebut sebagai tabi'in. Dan atas mereka itu yang mengikut bagi mereka itu, yakni yang ikut sahabat lah, yakni tabi'in. Dan yang mengikut akan mereka itu, yang ikut tabi'in pula, iaitu atba'at tabi'in. Jadi yang ikut Nabi sahabat, orang yang ikut sahabat panggil tabi'in, orang yang ikut tabi'in pula panggil atba'at tabi'in. Ini istilah sudah sedia maklumlah. Dengan berbuat kebajikan hingga hari kiamat. Biasa ni orang yang yang melakukan kebaikan sehingga hari kiamat. Yang disebut sebagai sahabat-sahabat ni apa benda yang kita faham tentang sahabat ni? Sudah tentulah orang yang mendampingi Nabi, tapi tidak semua yang mendampingi Nabi tu, kerana orang yang mendampingi Nabi ni, yang hidup zaman Nabi, jumpa Nabi ni, yang tidak beriman pun ada. Maka secara mudahnya kita nak faham sahabat ni, orang yang sempat jumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman dengan Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan beriman, sekalipun dia jumpa sekejap aja, sudah dikira sahabat. Penting jumpa. Yang kedua beriman. Yang ketiga berakhir, dia mati dalam keadaan beriman. Berapa lama, berapa kali jumpa tak kisah, sekalipun sekali dia jumpa atau sekejap dia sudah termasuk dalam takrifan sahabat. Sebab ada juga yang hidup zaman Nabi, yang tahu tentang Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak dan jumpa Nabi. Itu Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman Nabi, tapi tak ada kesempatan untuk jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Sebab tu dia tidak disebut sebagai sahabat. Dia dan jumpa dengan sahabat lain. Sebab tu orang panggil tabi'in, sekalipun dia hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang berjumpa Nabi, mungkin hari-hari tengok Nabi, tapi tak beriman sekarang. Maka tidak ditarafkan sebagai sahabat. Kan tadi kena tahu, jumpa, beriman, tiga mati dalam keadaan beriman. Mungkin ada di antara mereka itu jumpa Nabi beriman, tapi siapa tahu murtad dah sekarang. Mati dalam keadaan, tidak ditarafkan sebagai sahabat juga. Wa ba'du fayaqulu al-faqiru ila Allahil ghani Abdus Samad al-Jawi al-Falimbani tilmizul kutub ar-Rabbani wal arifi samadani Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman al-Madani nafa'ana Allah bihi wal muslimin. Dan kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir ilallah. Jadi Syekh Abdul Samad ni dengan nada tawaduknya membahasakan diri sebagai fakir. Fakir ilallah. Iaitu apa hakikat fakir ni? Hakikat fakir ni dari sudut pandang ilmu tasawuf ni bukan orang miskin harta, bukan orang apa-apa kedana. Iaitu orang yang mentahqiq perasaan, dia rasa tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan hatinya sentiasa sedar bahawa dirinya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki sentiasa berhajat bergantung kepada Allah. Itu fakir dalam tasawuf. Orang yang ada kesedaran tu, sentiasa timbul kesedaran kalbu dia tu bahawa dia sepenuhnya dalam semua perkara berhajat dan bergantung kepada Allah. Kesedaran itu ada dalam hati dia. Itu taraf orang fakir dalam tasawuf. Jadi bukan maksud fakir miskin,
Apa kedana tak ada petis kepeng. Bukan apa fakir itu. Dan orang Arab marah. Saya bukan semualah, ada setengah orang Arab tu marah dah sekarang. Masa saya mengaji di Azhar dulu, ada kawan-kawan kita yang mengaji sekali di kalangan orang Arab ni. Bila kita tengok, kita tulis di buku kita ni, bila kita beli kitab, kita tulis nama. Kita guna kerana kita ikut pedoman ataupun kita ikut apa yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita ni, kita pun letak juga Al-Faqih Allah lah. Al-Faqih, setengah tu tak Al-Faqih saja. Ada Arab tengok yang marah kita. Kadang-kadang setengah kitab tu bukan saja Al-Faqih, ditambah Al-Hakir lagi. Al-Faqih tu miskin, Al-Hakir tu hina. Hina nisbah kepada kesedaran diri kita ni, kita tak ada apa-apa, makhluk yang serba kehinaan. Itu maksud dia. Tapi orang Arab tidak faham konsep tu. Jadi dia marah. Buat apa mu hina dirimu sendiri kata? Dia marah kita. Kita tulis nama Al-Faqir Wahakir. Mu ni doa nak jadi miskin. Dia anggap kita ni doa nak jadi miskin. Nak jadi miskin dan mu hina diri sendiri. Mu ni tak erti. Dia barang dia tak faham maksud lah. Jadi yang dimaksudkan oleh ulama-ulama bila membahasakan diri mereka sebagai fakir, iaitu pertama sekali atas dasar tawadhu, yang kedua atas dasar kesedaran. Hakikat diri kita ni sentiasa berhajat bergantung kepada Allah. Dia ada kesedaran tu. Adapun Al-Hakir tadi tu maksudnya hina lah, tapi yang dimaksudkan adalah kesedaran diri bahawa manusia ni memang hakikat sebenarnya penuh dengan kehinaan. Itu bukan mengharapkan jadi hina, bukan menghina diri, tidak, menyedari hakikat sebenarnya. Itu. Berkata fakir ilallah Al-Ghani, yakni Allah yang maha kaya. Siapa dia? Abdul Samad Al-Jawi. Nama dia Abdul Samad Al-Jawi. Jawi ni orang Jawi lah, bukan orang Jawa. Orang Jawi. Jawi ni orang Nusantara lah. Tapi akhir kali nama ni lekat ke Pulau Jawa. Memang ada kaitan rumpung dia ni. Tapi istilah Jawi ni merujuk kepada orang duduk di sekitar Nusantara ni lah. Palembang di Sumatera. Kita tahulah Sumatera. Dulu kita ni sebelum dipecah oleh dipecah-pecahkan oleh penjajah, kita ni setanahnya lebih kurang ni. Antara Singapura, Malaysia, Semenanjung Malaysia ni, Singapura, Borneo, Kalimantan, Sumatera, Jawa ni orang pergi mari zaman dulu. Nusantara orang pergi mari. Sebab tu kita tengok ada pertalian yang rapat antara orang Sumatera dengan orang Selangor, orang Johor dengan Pulau Jawa dia rapat sebab dia orang pergi mari dulu. Mula sekat sepadan ni bila penjajah mari pecah, dia bagi sama-sama dia. Dia mari ke orang, dia bagi sama-sama dia. Boleh harap. Dia pecah habis. Ahli Pulau Jawa Sumatera ni yang ambil di bahan di Belanda. Ahli Malaysia ni dengan Borneo Sabah dia yang ambil di British. Akhir kali saku lah, orang tak pergi mari lah. Diperkenalkan sistem ni dah jadi sepadan-sepadan macam dulu tak. Dia orang pergi mari dulu. Jadi Palembang ni di Sumatera lah, iaitu murid Qutbur Rabbani, dan dia beritahu siapa dia guru dia, guru dalam tasawuf. Dan kita tahulah Syekh Abdul Samad ni dia dah belajar dengan seorang guru, maka guru dalam bab tasawuf ni, ini guru dia yang disebut, yang dia sanjung, iaitu Qutb Ar-Rabbani wal Arif As-Samadani. Ini gelaran belaka, iaitu penghulu kita Syekh Muhammad As-Samman. Guru dia bernama Syekh Muhammad As-Samman. Bangsanya Madinah. Dia ni dari segi nisbahnya orang Madinah. Madinah negerinya. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah dengan dia akan kami dan sekalian muslimin. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ni dan juga orang Islam lain ni mendapat manfaat daripada Syekh ni, Syekh Muhammad As-Samman tadi. Jadi As-Samman Al-Madani itu nisbah kepada Madinah lah tempat dia. Baik, hazal qismu rabi'u min kitab Sayyidi Salikina ila ibadati Rabbil Alamin wa huwa fi bayanil munjiyati wa fihi 10 abwab. Baik, kata Syekh Abdul Samad,
Inilah bahagian yang keempat daripada kitab yang bernama Sayyidus Salikin. Jadi ini jilid yang keempat. Jilid yang pertama tu banyak tentang fadilah ilmu dan akidah lah. Jilid yang kedua tu banyak pergi kepada jilid pertama dan jilid kedua tu fiqh, banyak ke fiqh. Yang ketiga dan keempat tu banyak ke tasawuf lah. Banyak. Daripada kitab yang bernama Sayyidus Salikin ila ibadati rabbil alamin. Ini juzuk yang keempat. Dan iaitu pada menyatakan bicara yang melepaskan daripada kejahatan. Bab ni yang keempat ni, persoalan inti daripada bahasan dia adalah untuk melepaskan kita, menyelamatkan kita, menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang kerosakan. Dia membahaskan tentang perkara itu. Dan segala maksiat yang zahir dan yang batin. Demikian juga menjelaskan tentang perkara-perkara kemaksiatan, sama ada zahir ataupun batin. Dan di dalamnya ada 10 bab. Jadi bab yang keempat ni, pecahan dalam tu ada 10 lagi. Baik, al-babul awal fi taubati. Bermula bab yang pertama pada menyatakan taubat. Jadi fasa yang bab yang pertama ni menjelaskan tentang persoalan taubat ni, apa benda yang patut kita tahu tentang perkara ni. Baik. Ketahui olehmu, hai saudaraku, yang berkehendak menjalani jalan ini. Jadi orang yang nak menjalani jalan tasawuf ni, nak menyucikan batin, nak menyucikan diri dia ni dan mendekatkan kalbu dia kepada Allah ni, maka Syekh Abdul Samad nak beri pedoman di sini. Baik. Bahawa sifat yang kepujian itu, sifat-sifat yang terpuji ni, kalau kita ikut sifat yang mahmudah lah, sifat yang terpuji ni, seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali. Dan perkara ni disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi kata Syekh Abdul Samad tentang perkara sifat-sifat kepujian ni ataupun sifat yang mahmudah ni, yang kata beliau disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Ghazali ni banyak kitab dia. Antaranya Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini kitab yang agak sedang lah, tak besar sangat. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu kita ni, sudah diterbitkan lah. Jadi boleh baca lah, boleh cari dan boleh baca. Kitabnya bukan kelas tinggi, kelas lebih bersifat menjelaskan tentang perkara-perkara asas keagamaan. Baik, ada 10 perkara. Jadi sifat-sifat yang terpuji ni ada 10. Sebenarnya bukan 10, pecah-pecah banyak lagi sebenarnya. 10 ni kasar dia. Baik, pertama, taubat daripada segala maksiat yang zahir dan yang batin. Jadi antara 10 sifat yang terpuji ni adalah taubat yang akan diperincikan, melibatkan perkara yang zahir, demikian juga perkara yang batin. Dan kedua, mukadimah ni kita tunggulah sebab huraian dia tu dia akan ada lepas ni. Yang ni sifat yang kedua, sifat yang terpuji yang kedua ni khauf. Yang ni takut akan Allah Ta'ala. Timbul perasaan takut. Jadi persoalan macam mana hakikat khauf ni dan hal-hal yang berkaitan dengan dia ni akan diperincikan pada fasa dia nanti. Cuma dia nak senarai dulu sini, iaitu sifat yang kedua yang merupakan sifat yang terpuji, adanya sifat yang dinamakan khauf ni, takut ni. Seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang ketiga, insya-Allah. Bab yang ketiga jauh lagi lah. Dan yang ketiga, yakni sifat terpuji yang ketiga, zuhud. Antara perkara yang ketiga, zuhud, yakni benci akan dunia. Ini pun ada huraian dia. Jadi kalau kita tidak dapat memahami persoalan dengan baik, nanti persepsi kita salah lah. Bila persepsi kita salah, tindakan kita salah lah. Ini yang timbul masalah ni tentang bab zuhud ni, kerana tak dapat memahami dengan baik huraian secara yang menyeluruh. Jadi kebanyakan orang dia faham zuhud ni miskin.
Disamakan dengan miskin. Pakai jadi tapur-tapur tu. Tak ada benda, sekadar selas pinggang. Kebanyakan orang dia faham macam tu. Dan dikaitkan tasawuf dengan zuhud. Dengan makna sama erti dengan miskin. Jadi dianggap tidak sesuai zaman kita ni. Kerana zuhud ni dengan makna miskin, dan kita hari ni, zaman hari kita ni nak hidup macam tu tak boleh kata. Ini kebanyakan orang menghuraikan tasawuf dengan makna ni. Zuhud dengan makna tak ada benda ni. Padahal huraian dia panjang. Perkaranya panjang. Memang adalah kadang-kadang tertentu pada orang-orang tertentu tu dalam bentuk kemiskinan ni. Tapi semestinya gitu ke? Kadang-kadang lain tak boleh dah ke? Ni huraian dia panjang. Jadi perkara ni antara isu yang berkait. Kalau isu taubat, isu takut, itu tak timbul sangat. Isu zuhud ni antara isu besar yang disalahfahami oleh ramai orang, sehingga akhir sekali orang takut nak belajar tasawuf ni. Mau belajar tasawuf, kat lagi kena jual barang. Jual barang tak ada benda lagi. Mungkin tak ada benda, bawa pakai baju, makan, cukup pakai, cukup makan, cukup, selesai. Jadi orang ditakutkan dengan kefahaman macam tu. Akhir kali orang tinggalkan ilmu tasawuf. Yang dibenci akan dunia dan tiada suka akan harta dan lainnya, melainkan sekadar hajat juga. Sekadar hajat, maksudnya sekadar yang diperlukan saja. Seperti yang lagi akan datang dalam bab yang keempat. Persoalan perinciannya ni akan dihuraikan dalam bab yang keempat. Dan keempat, yakni sifat kepujian yang keempat, mahmudah yang keempat ni sabar. Apa benda pengertian sabar tu kita kena faham dengan baiklah. Daripada segala balak dan daripada segala kesusahan, seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang kedua. Sabar ni disebut awal sikit. Dalam bab yang kedua ada huraian tentang sabar. Pak dah. Dan kelima, yakni sifat yang kelima ada 10 dia kata. Kita nak tengok senarai dia dulu. Yang kelima syukur. Yang syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya, seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang kedua pula. Ni awal sikit. Jadi bab sabar dan syukur ni didahulukan. Dan keenam, ikhlas, yakni berbuat ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala dan tiada kerana lainnya, seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang ketujuh. Huraiannya banyak. Hak ikhlas secara mudahnya ginilah, iaitu kita buat ibadah semata-mata kerana Allah, tidak kerana yang lain. Jadi perincian dia panjang dan banyak perkara yang perlu kita faham. Kadang-kadang bila kita tidak membuat perincian tu, berlaku juga kekeliruan kadang-kadang. Contoh-contoh mudah lah, kita ambil contoh-contoh awal ni. Seseorang yang berpengaruh, dia berpengaruh dan orang ikut, mudah ikut dia. Jadi dia buat satu amalan tu, dia sengaja memang nak suruh orang tengok. Gitu jenis riak ke tak? Ikhlas ke tak tu? Kadang-kadang timbul. Jadi kalau kita semabur kok, kita ni berpengaruh. Kalau kita buat, orang ikut. Tapi oleh kerana fikiran kita semabur, aku ni nak tunjuk orang tak ikhlas ni, dah buat. Padahal ada rukhsah kelonggaran dalam bab perkara tu. Manfaat kepada orang yang ikut dia gitu. Dan kalau dia buat tu, dia tidak dikira sebagai tidak ikhlas. Itu perincian kita nak tengok. Ini banyak akan dihuraikan. Seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang ketujuh, akan dijelaskan. Dan yang ketujuh, yakni sifat terpuji yang ketujuh, tawakal ala Allah, yakni berpegang hati atas Allah Ta'ala. Ia menyerahkan sekalian perbuatannya dan sekalian tadbirnya itu kepada Allah Ta'ala, seperti lagi akan datang di dalam bab yang kelima, serah. Ini pun tempat yang banyak keliru juga ni orang kita. Jadi bila faham, bila tawakal ni, orang tawakal ni orang duduk saja.
buat benda. Kalau ular nak batu pun patutlah. Maksudnya kalau tak ada makanan pun tak apalah. Mati pun matilah. Ini ada huraian yang panjang, banyak perkara. Jadi kalau kita tak ada memahami dengan baik, dia akan tiba salah faham tadilah. Kalau kita pergi cari ni belawang tawakal kita ni, tak tawakal dah kita ni. Ini banyak persoalan-persoalan kekeliruan yang kita kena tengok dan dihuraikan oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab. Dan kedelapan, mahabbatullah, yakni kasih akan Allah Ta'ala, dan lazim daripadanya kasih akan segala malaikatnya dan segala anbiya-Nya dan segala muslimin, seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang ke-6. Ini juga ada beberapa isu yang berkait dengan mahabbah ni. Ada persoalan-persoalan yang berkait, insya-Allah kita akan jelaskan bila sampai tepat dia lah. Dan ke-9, yakni sifat kebaikan mahmudah yang ke-9 ni, yakni redha. Redha akan segala qada dan qadarnya, yakni redha akan segala perbuatan Allah Ta'ala, seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang ke-6 pula. Jadi akan dijelaskan pada bab yang ke-6 agak jauh sikit lah, lambat sikit. Sebab dia merupakan satu tingkatan yang agak tinggi sikit lah. Dan ke-10, yakni sifat terpuji yang ke-10, iaitu zikrul maut, yakni mengingatkan mati pada tiap-tiap waktu dan tiap-tiap masa, seperti yang lagi akan datang di dalam bab yang ke-10. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi yang ke-10 ni ingat mati. Ini juga antara isu yang banyak salah faham dan telah mengakibatkan banyak perkara. Saya menemui beberapa orang yang akal dia hilang separuh kerana berpunca kena ingat mati. Bukan salah ingat mati, salah dia menerapkan ingat mati. Akhir sekali dia kerana ingat, yalah, dia tak faham dengan baik ingat yang mati ni, kerana kekeliruan dalam memahami persoalan ingat mati ni mengakibatkan dia akhir sekali memisahkan diri dua orang ramai, duduk seorang, duduk bilik tak jumpa orang. Akhir sekali jadi macam ni, tak apa sihat kan. Banyak kita jumpa gitu. Kerana keliru. Jadi bukan salah pada ingat mati tu memang disuruh, tapi kefahaman dan pelaksanaan dia tu kena tengok. Kita tengok sini. Kita dulu pun pernah juga jumpa dengan seseorang yang dia berkait dengan ingat yang mati ni, tapi oleh kerana tidak ada pedoman yang baik, menyebabkan akhir sekali tak keluar rumah. Sebab apa? Kerana dipikir kalau keluar rumah nanti pijak tanah orang. Pijak tanah orang. Lepas tu pijak rumput orang, mapuh rumput orang. Lagi ke mana kita nak minta ni? Kita nak mati lah ke ni? Dia mari gitulah dah. Pakai kali dak tu pergi rumah. Learning boleh tahan. Boleh beli makanan kat WhatsApp tu. Orang mari hantar rumah. Zaman dulu tu tak ada tu, kena keluar nak cari barang ni. Jadi akhir kali takut nak keluar rumah. Kerana pemikiran yang keliru. Bukan keliru kerana dia tak faham mana kelonggaran yang dibiar oleh syarak. Kelonggaran tu kena faham belaka tu. Akan sifat yang kepujian itu. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isya, kita berhenti setakat itu dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada minggu-minggu yang akan datang. Saya bertanya satu isu semasa. Apa komen Ustaz lah, pandangan Ustaz tentang orang Kristian tidak dibenarkan sebut perkataan Allah. Ya. Bagus. Ini pandangan saya lah. Saya nyata atas pandangan lah tentang penggunaan kalimah Allah ni. Tidak diberi benaran kepada orang bukan Islam, saya setuju yang tu. Sama ada Kristian ke atau apa je, tidak menggunakan perkataan itu, saya setuju. Ini mungkin ada orang setuju tak setuju, terserah masing-masing lah. Secara pribadi saya tak setuju. Sebab apa? Sudut pandangan saya, pertama sekali, sekiranya benda ni dipakai oleh orang yang agama lain, pensifatan tentang Allah Ta'ala tu ikut agama dia.
Jadi Allah disebut dengan Allah kita sebut lain benda. Satu, yang kedua, mudarat yang besar kepada orang ramai lagi. Mudarat besar kepada orang ramai. Orang ramai kau ni, bila orang bukan Islam, dia keluar buku, keluar kitab, nama Allah. Orang muda kita tak ada asal ni beli buku tu. Guana kau ni. Baca, akhir kali masuk dalam kepala otak dia. Sebab tu, saya pribadi, saya tak setuju kepada orang bukan Islam menggunakan nama ni. Sebab dia eksklusif. Kalau nak terjemah kitab dia, guna Tuhan lah, Tuhan. Ataupun guna dalam bahasa asal dia pakai. Pandangan saya lah. Pandangan saya. Itu. Tapi mungkin ada yang kata boleh nak suruh pakai, tu terserah lah. Cuma secara pribadi, saya melihat kebimbangan kepada anak-anak muda. Bila buku-buku dikeluarkan atas nama, orang tengok ingat ke buku Islam. Baca, bila banyak dah ni orang muda. Kalau orang ngaji tak apa, baca masuk dalam kepala. Jadi Tuhan dia pakai tu lain daripada Tuhan orang itu percaya. Kalau ikut Quran ayat pertama juga inna dina indahu Islam lah. Ya. Inna dina indahu Islam ya. Bukanlah. Pada saya cenderung itulah. Tapi mungkin dari segi aspek-aspek lain tu terserahlah. Saya pribadi saya kurang setuju kerana saya lihat berbahaya kepada orang Islam orang ramai. Betul, dia percaya tapi Tuhan Guan. Ya, mungkin dia Allah dia tu Allah Guan. Allah dia pegang tu Allah Guan. Ya. Tu sakit tu. Nama sama tak apalah, tapi ci dia tu, sifat dia tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya,